Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menzahirkan kepada kita alam semesta ini, yang mana dengan alam semesta ini menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita di atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang beriman kepada Allah taala meyakini akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan dengan segala sifat kesempurnaannya. Dan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudi bersama kita di dalam bicara ilmu kitab hikam daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan telah dihuraikan oleh Tuanku Pulau Manis dalam syarah hikamnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi tahu kepada kita dengan wujudnya dia, wujudnya Allah taala melalui alam-alam ini. Bagi orang yang berzikir kepada Allah taala, apabila dia melihat akan alam, maka di sebalik alam itu dia melihat ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya sentiasa mengingati Allah taala, dan alam yang mereka melihat itu adalah tampilan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu Allah, sifat kudrat Allah, sifat iradat Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kepada para jemaah di mana saja berada, Ustaz doakan berada dalam kebaikan, berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga diselamatkan daripada segala penyakit, wabak dan juga musibah. Dan insya-Allah kita mohon pada Allah agar Allah taala mengangkat musibah, agar Allah taala mengangkat wabak yang melanda negara kita ini dengan asbab doa orang-orang yang soleh, dan juga dengan asbab para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab hikam kita, dan kita telah sampai pada muka surat 85. Muka surat 85 berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Laula zuhuruhu fil mukawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudul absari. Maksudnya, jikalau tiada dizahir hak Allah Ta'ala pada segala yang diadakannya, nescaya tiada jatuh atasnya wujud penglihat, tiada pada segala mata hati, dan tiada pada segala mata kepala, tetapi adalah ia adam mahdun, semata-mata. Mahdun ni semata-mata. Maka tiada zahir dalam kaum, dalam alam itu, melainkan asar, yakni kesan-kesan segala sifatnya, yakni sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka iaitu zahir di dalam sesuatu, maka adalah ia seperti yang mendindingkan akan dikau oleh orang yang kamil daripada orang yang ahlil basair. Jikalau tiada ada zuhurnya, yakni zahirnya Allah Ta'ala di dalamnya, di dalam mukawwinat, di dalam alamnya itu, nescaya tiada jatuh penglihatan, nescaya tiada jatuh melihat penglihatan. Dan jikalau terjali ia dengan zatnya, nescaya tiada tinggal bagi sesuatu daripadanya asar. Maka kalam matan pada malam ini sebenarnya kena renung betul-betul, agak sukar dipahami. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala memberi kefahaman kepada kita. Baik, kita tengok satu persatu.
Jikalau tiada dizahirkan hak Allah Ta'ala, seandainya tiada zahirnya Allah Ta'ala, seandainya tiada muncul Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada segala yang diadakannya, yakni pada segala yang diadakan oleh Allah, yakni alam. Yakni alam yang terdiri daripada apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maka nascaya kalau tidak dizahirkan dengan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu, nascaya tiada jatuh atasnya wujud penglihat, nascaya kamu tidak akan dapat mampu melihat. Kalaulah kamu melihat sesuatu yang diadakan oleh Allah, yang terdiri daripada apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, kalau kamu melihat itu tidak melihat Allah, maka tiada lagi kamu dapat melihat. Tiada lagi kamu akan dapat melihat. Tiada jalan lagi kamu akan dapat melihat Allah. Seandainya kamu melihat alam ini, kamu tidak nampak Allah di sebalik alam ini. Dah kalau sudah dilihatnya Allah Ta'ala ini, melalui alam ini, sudah dilihatnya alam, namun tidak lihat juga, maka tiada lagi penglihatan. Maknanya kamu tidak akan dapat lagi melihat Allah. Dan nak melihat Allah dengan melihat alam ini. Lalu dikatakan tiada pada segala mata hati, maka kamu tidak akan dapat melihat dengan mata hati kamu. Kalaulah kamu melihat alam ini, kamu tidak nampak Allah. Dan tiada pada segala mata kepala, bahkan dengan mata yang zahir juga. Tetapi adalah ia adam mahdhun, adalah ia itu tiada sekali-kali. Baik, maksudnya begini, orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala memberi kelebihan. Bila Allah Ta'ala memberi kelebihan, mereka melihat. Maka melihat ini ada dua. Satu melihat dengan mata zahir, satu melihat dengan mata hati. Maka kalaulah orang itu melihat alam, seperti apa yang ada di langit, terdiri daripada matahari, bulan, bintang, planet-planet di alam cakrawala, maka dia melihat akan segala apa yang ada di langit, dan dia melihat segala apa yang ada di bumi. Terdiri daripada gunung ganang, terdiri daripada bukit, daripada hutan belantara, daripada sungai, daripada laut, daripada segala yang ada di atas muka bumi, yang terdiri juga daripada binatang-binatang, segala binatang yang melata di atas muka dunia. Ini kalaulah kamu ini tidak melihat di sebalik Allah, yang di sebalik mata yang kamu lihat itu, yang di langit di bumi itu, kamu tidak melihat di sebaliknya ada Allah yang menciptakannya. Nascaya tiada jatuh atasnya wujud penglihatan, nascaya kamu tidak akan dapat melihat Allah. Kalau tengok alam sudah tak nampak, nak tengok apa lagi? Maka tiada segala mata hati, bermakna mata hati kamu tidak berfungsi. Tengok bukit semata-mata bukit, tengok gunung semata-mata gunung. Dan dikatakan bahawa tiada pada segala mata hati dan tiada pula pada segala mata kepala. Bahkan tengok bukit semata-mata bukit. Kalaulah kita tengok bukit semata-mata bukit, binatang pun nampak bukit juga dengan pandangan matanya. Tetapi orang yang Allah beri dia akal yang terdiri daripada manusia, yang beriman kepada Allah Ta'ala, apabila melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan melihat bahawa ada yang menciptanya, yakni Allah, dengan cara melihatnya dengan pandangan mata hati. Jadi kalaulah tengok gunung ganang semata-mata tengok gunung ganang saja, maka mata hati tak tengok, mata kepala pun tidak tengok. Tetapi adalah ia adam semata-mata, pada hakikatnya sebenarnya dia tiada. Sebenarnya tiada, maka tiada zahir di dalam kaun itu melainkan asal segala sifatnya. Sebenarnya apa yang zahir di atas muka dunia ini, kaun ini, alam, di alam ini,
Yang zahir ini adalah asal segala sifat, adalah kesan daripada sifat-sifat Allah. Allah Ta'ala Maha Alim, Maha Berkuasa. Maka Allah nak zahirkan kuasa dia, maka Allah mencipta sesuatu. Allah mencipta gunung, Allah mencipta bukit. Maka dengan ciptaan bukit, gunung, ganang itu adalah kesan daripada sifat Allah. Kesan daripada sifat Allah Ta'ala sahaja. Maka iaitu zahir. Maka iaitu zahir di dalam sesuatu. Maka Allah menzahirkan maknanya sifat Allah Ta'ala di dalam sesuatu. Maka orang yang ada mata hati, bila dia tengok, dia tengok sesuatu. Kalau dia tengok sesuatu umpama bukit, maka dia hanya nampak bukit semata-mata. Tetapi apabila seorang itu melihat dengan pandangan mata hati, dia melihat bukit, maka di sebalik bukit itu ada yang mencipta bukit tadi. Kemudian dia melihat lagi, dia melihat bukit, ada yang menciptakannya itu, dan dia melihat adanya sifat Allah Ta'ala, yakni ada sifat ilmu, ada sifat kudrat, ada sifat iradat Allah. Maka dia melihat bukit, sekadar bukit, mata kepala saja. Hidupkan mata hati, hidup mata hati, maka dia melihat bukit, ada yang mencipta bukit Allah. Maka dihidupkan lagi mata hati tadi. Maka dihidupkan mata hati tadi. Bila dihidupkan mata hati, dia melihat bukit, melihat Allah yang mencipta bukit, dia melihat ini kesan daripada sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Maka demikian, kalau orang itu tengok sesuatu benda, bukit, ini bukit, lama sikit, lama lagi dengan hidup mata hati, bila memandang dengan pandangan mata hati, maka dia tak kata bukit, dia kata itulah kudrat iradat Allah. Itu gambaran, maknanya orang yang melihat mukawwanat, melihat alam yang diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, di dalamnya ada Allah. Di dalamnya ada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa itu kesan daripada sifatnya. Maka iaitu zahir dalam sesuatu. Dalam sesuatu tu ada sifat Allah. Allah Ta'ala zahirkan sifat Allah dalam sesuatu. Maka adalah seperti yang mendinding akan dikau oleh orang yang kamil daripada orang yang ahlil basair, jikalau tiada ada zuhurnya di dalamnya, nescaya tiada jatuh penglihatannya. Demikianlah orang-orang yang memandang Allah Ta'ala ini, orang yang sempurna, orang yang ada pandangan mata hati, dia melihat itu. Dia melihat bahawa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi melihat alam, melihat pencipta, melihat sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, bila saja dia melihat tadi, maka dia tahu di sebalik mukawwanat, di sebalik alam itu ada Allah. Di sebalik alam itu ada Allah Ta'ala. Ini orang yang ada basair, ada pandangan mata hati. Jikalau tiada ada zuhurnya, kalau tak nampak juga. Tidak ada zahir Allah dalamnya. Dia tengok bukit, dia tengok gunung, tidak ada di dalamnya. Nescaya tiada jatuh penglihatnya, maka tak nampak dulu, tak jatuh, tiada jatuh penglihatannya, yakni tiada nampak dia darikan Allah Ta'ala. Dah kalau nak tengok gunung ganang pun tak nampak, maka nak tengok apa lagi? Dan dikalau tajali ia dengan zatnya pula. Dan kalau Allah Ta'ala mentajalikan, menunjukkan Allah Ta'ala dengan sifat Allah Ta'ala, dengan sifat Allah Ta'ala, nescaya tiada tinggal bagi sesuatu daripadanya asal, maka tiada apa lagi kesan, hancur lebur. Baik, jalan dia macam mana? Jalan dia supaya kita melihat alam ada Allah belakang. Kerana sesungguhnya orang-orang soleh di sisi Allah Ta'ala, secara zahir dia sama dengan kita. Dia melihat alam dengan mata dia.
Dia melihat alam dengan mata. Kadang-kadang dia pakai mata dia ni, kadang-kadang dia pakai cermin mata. Begitu. Sama saja. Orang soleh tak soleh tengok dengan mata belaka. Orang soleh tengok bukit, orang tak soleh pun nampak bukit belaka. Sama saja. Tapi bezanya apa? Bezanya orang tak soleh dia tengok bukit, dia tidak melihat di sebalik bukit. Orang soleh dia melihat bukit, dia melihat di sebalik bukit. Apa di sebalik bukit? Di sebalik bukit itu adanya Allah. Baik. Contohnya lagi, kita makan mi goreng. Kita makan mi goreng, kita pun kata sedap sungguh mi goreng. Maka kita hanya sekadar nampak mi goreng. Tapi ada orang dibagi mi goreng, dia pun makan. Dia kata sedap sungguh mi goreng. Pandai orang yang tukang buat. Maknanya dia akan tengok, dia sudah tengok kepada orang yang buat mi goreng tadi. Maka dikatakan bahawa pandangan orang tidak sama. Orang soleh dia melihat alam gunung ganang, maka dia di sebalik itu ada yang di sebalik apa yang dilihat tadi itu adanya pencipta. Macam mana dia boleh melihat adanya pencipta di belakang alam itu? Kerana hatinya bercahaya. Hatinya bercahaya, lalu dia nampak. Umpama tingkap, umpama tingkap ini tidak ditutup dengan dendengan daripada peleru, daripada kotak ke, tak tutup. Maka dia dapat lihat di sebalik belakang tingkap itu, sama ada cerah ke, sama ada gelap ke. Kerana apa? Kerana dapat menembusi cahaya. Tetapi kalaulah tertutup tadi, tidak nampak cahaya, maka nampak tingkap semata-mata saja, tak tahu apa yang berlaku siang ke malam, tidak tahu. Maka demikianlah orang yang melihat Allah, melihat melalui alam. Dia tengok alam, dia pun melihat Allah. Dia tengok alam, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan bahawa perbezaan orang yang melihat alam. Lalu kata ulama sufi, kata pengarang kitab kita, kalau melihat alam itu nampak Allah. Nampak Allah Ta'ala itu ada di sebaliknya Allah. Maka bermakna dia ini diberi oleh Allah Ta'ala pandangan mata hati. Tapi kalau dia melihat alam semata-mata alam, tidak nampak lagi alam, maka bermakna dia tidak nampak Allah Ta'ala di sebalik alam, maka dia hanya melihat dengan mata kasar, tidak melihat dengan pandangan mata hati. Maka demikian perbezaan orang-orang yang diberi oleh Allah. Maka jalan dia macam mana? Jalan dia untuk dapat melihat alam, di sebalik alam itu ada Allah. Yang pertama jalannya banyak zikrullah. Jalannya banyak zikir kepada Allah. Kerana apabila dia berzikir kepada Allah Ta'ala, maka dengan zikir tadi menghidupkan hatinya. Bila hatinya hidup bermakna hatinya ingat Allah. Maka bila dia berzikir, dia pun akan tengok itu bukit. Ini kita tak berzikir, contoh kita tak berzikir, kita tengok bukit, comelnya bukit, lalu kita pun ambil gambar, kita buat, kita pukul gambar. Tengok ambil bukit, pukul gambar, kita pun kata comel bukit ini. Ini kita tidak berzikir. Baik, kita berzikir. Bila berzikir, alhamdulillah nampak bukit, kita pun kata comel bukit ini Allah yang mencipta. Allah yang mencipta. Maka dia pun sudah melihat ada Allah di sebaliknya. Kemudian zikir lagi, dia pun tengok bukit, dia kata Allah yang berkuasa, yang bijaksana, melihat menciptakan bukit. Maka setelah kesan daripada zikir, baru hatinya tengok ini sifat Allah. Dia tengok bukit, ini kudrat Allah, ini iradat Allah. Maka yang pertama, jalan menghidupkan hati supaya melihat alam, ada Allah di sebaliknya. Yang pertama adalah melalui jalan zikrullah, dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan yang kedua itu adalah
jalan bertafakur. Jalan bertafakur. Kata ulama, jalan bertafakur ini jalan yang dia ini banyak berfikir. Jalan berfikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kata ulama, tafakur ini ada 3 hal, ada 3 keadaan. Yang pertama, tafakur, yakni berfikir tentang kejadian ciptaan Allah. Dia berfikir tentang ciptaan Allah. Allah mencipta langit, Allah mencipta bumi, Allah mencipta bumi, matahari, bulan, bintang dan seumpamanya. Maka hal yang pertama bertafakur, berfikir mengenai kejadian ciptaan Allah. Ini hal ulama. Ini keadaan ulama. Hal ulama. Hal ahli ilmi. Orang ahli ilmu tengok. Dah, berapa kita ini tengok bukit sekadar bukit sebab kita bukan ahli ilmu. Kita ahli baca. Ahli baca, gitu saja, tak ahli ilmu lagi. Maka hati tidak hidup. Sekadar ilmu saja. Maka itu kejadian tafakur tentang kejadian ciptaan Allah. Yang kedua, tafakur mengenai keindahan ciptaan dan nikmat Allah. Ataupun tafakur tentang nikmat-nikmat Allah. Mari terfikir, ya Allah, Kau beri aku makan. Beri makanan setiap hari, beri makan. Kau turunkan air hujan, menumbuhkan tanaman. Tanaman boleh makan. Kau sentiasa memberi nikmat, boleh bernafas, setiap hari bernafas. Oksigen tak perlu beli. Allah Ta'ala bagi maknanya. Dan kau memberi tenaga sampai kita boleh bangun, duduk, berdiri, berjalan. Kau memberi kesihatan. Maka ini berfikir tentang nikmat. Berfikir tentang nikmat ni dipanggil ahli syukur. Orang yang bersyukur kepada Allah. Maka yang pertama, ahli ilmu. Banyak berfikir tentang kejadian Allah. Yang kedua, berfikir tentang nikmat-nikmat Allah. Ini dipanggil ahli syukur. Orang yang bersyukur. Yang ketiga berfikir tentang amalan. Tentang amalan yang dilakukan, termasuk dengan huru-hara dan seumpamanya. Itu adalah keadaan orang ahli ibadat. Ahli ibadat. Maka ketiga-tiga inilah dikatakan bahawa membawa kebaikan. Ketiga-tiga hal ini adalah jalan tafakur sehingga dia dapat melihat. Dia dapat melihat di sebalik alam itu ada Allah. Apa maksud di sebalik alam itu ada Allah? Yakni apabila melihat Allah, melihat alam itu, ingatlah Allah. Jadi satu ketika pernah kita masuk suluk. Masuk suluk ini bersama dengan guru kita. Dan masa sebelum masuk suluk tu, sebelum berlangsungnya amalan-amalan yang diberi, maka syekh itu pun berkata, dia kata nanti selepas duduk suluk ni, nanti kamu akan tengok sifat Allah. Kita pun terfikir, macam mana tengok sifat Allah? Macam mana maksud tengok sifat Allah? Yalah, kamu tengok pokok, nampak sifat Allah. Kamu tengok gunung, nampak sifat Allah. Nampak bukit, nampak sifat Allah. Tak nampak, tak faham macam mana nampak sifat Allah ni. Maka duduklah dalam program bersuluk tadi. Kerja kita siang malam zikir je. Siang malam zikir sampai beribu-ribu, berpuluh ribu ikut anda kita lah. Dia suruh berzikir saja. Bila berzikir, lepas berzikir rupa-rupanya yang melihat sifat itu mengingatkan Allah. Tengok sifat, iaitu tengok Allah. Tengok bukit, apa Allah kuasa. Tengok saja makanan, nampak Allah pemberi rezeki. Nampak Allah gini, nampak Allah begini. Begitu. Maka yang pertama jalan dia tak apa? Jalan dia adalah zikir. Yang kedua jalannya adalah tafakur. Jalannya adalah tafakur. Itu. Sebab itu isteri kepada Abu Darda ditanya, apakah yang dilakukan oleh suami kamu, Abu Darda? Amalan apa? Adakah Abu Darda ini banyak? Adakah Abu Darda ini banyak baca Quran? Adakah Abu Darda ini banyak bersedekah? Kata isterinya, Abu Darda ini banyak ia bertafakur. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu
dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah mengatakan tafakkuru sa'atin khairu min ibadatis sanah. Sesungguhnya bertafakur satu saat itu ataupun seketika bertafakur itu lebih baik daripada ibadat satu tahun. Maknanya bertafakur seketika yang membawa ingat Allah lebih baik daripada ibadat satu tahun. Ini riwayat daripada Abu Hurairah. Lalu Ibnu Abbas pula mengatakan tafakur sa'atin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. Bertafakur seketika lebih afdal daripada ibadat 70 tahun. Abu Hurairah kata setahun, orang tu kata 70 tahun. Maka dipanggilnya Abu Hurairah. Kamu tafakur tentang apa ya? Kamu tafakur tentang apa? Lalu dia kata, saya bertafakur tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Oh, kalau begitu ibadat kamu umpama 1 tahun. Dipanggil Ibnu Abbas, kamu tafakur tentang apa? Saya bertafakur tentang kematian, tentang huru-hara kiamat, tentang berlaku begini-begini, tentang di pada mahsyar. Lalulah dikatakan bahawa, oh kalau begitu ibadat kamu menyamai 70 tahun. Sehingga dikatakan bahawa di antara amalan yang maknanya hebat di sisi Allah, ataupun di antara amalan yang afdal di sisi Allah adalah banyak bertafakur. Maka jalan yang kedua adalah jalan banyak bertafakur. Itu jalan supaya hati kita boleh hidup mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jalan untuk kita nak hidupkan hati kita ini supaya ingat kepada Allah. Yang ketiga, banyak bertaubat. Banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana tafakur, taubat, maknanya tafakur mengingati akan Allah. Bertaubat menyucikan daripada segala dosa. Zikir memasukkan hati mengingati Allah. Kalau hati kotor tak boleh nak masuk ingat Allah, maka dibersihkan, bersih. Maka ini 3 jalan Jalan zikir, jalan tafakur, dan juga jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi, dikatakan bahawa Lau zaharat sifatuhu ada mahallat mukawwanatuhu. Dan jikalau nyata segala sifatnya bagi segala hati, kalau nyata sifat Allah Ta'ala di dalam hati, nascaya hapus binasa. Nascaya binasa segala yang diadakannya. Habis binasa yang ada di atas muka dunia. Maka tiada tinggal baginya zahir, tiada tinggal lagi yang zahir, maknanya yang nyata. Kerana ketiadaan subut awya, kerana tiada tetap selain daripada Allah Ta'ala kepada zahirnya asal qahar, kesan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Baik, seandainya Allah menyatakan, kalau aku nyatakan sifat aku, habis binasa. Habis binasa. Maka kalau begitu nak tengok Allah, jangan tengok pada sifat Allah, tengok pada ciptaan Allah. Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu kena bertafakur tentang ciptaan Allah, tapi jangan kamu pula bertafakur ataupun berfikir tentang Allah Ta'ala. Akan binasa. Maka umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam, dia pergi jumpa Nabi Musa setelah Nabi Musa ajak berdakwah beriman kepada Allah. Lalu dia berkata, Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka umat Nabi Musa pun datang. Ya Musa alaihi salam, wahai Musa, kami tidak mau beriman dengan kamu, kata dia.
hatta narallaha jahratan lan nu'mina laka hatta sekali-kali kami tidak akan beriman kepada Allah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, sehinggalah engkau tunjukkan kami Allah Ta'ala secara terang-terangan. Bahasa Terengganu cokoh depan mata. Maknanya kalau mu datangkan Allah, kami pun tengok, pakat tengok Allah Ta'ala belaka. Kalau nampak betul baru kami beriman kepada Allah. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Allah Ta'ala datang 1,000 habis binasa belaka. Mana boleh nak melihat Allah Ta'ala? Kenapa tak boleh, Ustaz? Allah, jangan tengok Allah lah. Tengok matahari boleh tengok matahari. Contohnya matahari tak nak tengok, tengok matahari tak nak tengok, dah nak tengok Allah Ta'ala macam mana? Maka seandainya zahir sifat Allah, maka semua binasa. Dan macam mana kita nak mengenal sifat Allah? Lihat pada mukawanan, lihat kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata ulama sufi, kalau kamu ini tafakur, dan kalau kamu perhati, dan kalau kamu renung, kamu akan dapati semuanya bertutur dengan lisan yang fasih. Semuanya akan memuji Allah. Mereka, yakni segala alam yang kamu lihat, sama ada apa yang ada di bumi, sama ada apa yang ada di langit, mereka semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Kalau kamu renung betul-betul, kalau kamu tengok dengan pandangan mata hati kamu, kalau kamu mendengar dengan pendengaran batin kamu, nescaya kamu akan dengar bahawa segala alam itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka memuji Allah, bahkan mereka memuji sifat-sifat Allah yang lain. Maknanya dikatakan bahawa sifat Allah Ta'ala itu ada tapi tidak dizahirkan. Kalau dizahirkan pada alam ini, pada gunung ganan dan seumpamanya. Lalu dikatakan, kalaulah nyata segala sifat bagi segala hati, yakni pada hati tadi, maka hapus, yakni binasa segala yang diadakannya. Semuanya akan binasa. Semuanya akan binasa. Maka tiada tinggal baginya zahir, maka tiada tinggal apa yang zahir. Tak ada benda yang zahir. Kalaulah Allah Ta'ala zahirkan sifatnya, kerana ketiadaan subut awliya, kerana selain pada Allah dia tidak akan subut, tidak akan tetap kepada zahir as-qahar, dengan kesan daripada sifat qahar Allah. Baik, kita tengok umat Nabi Musa, dia nak minta tengok Allah, Allah Ta'ala binasa, mati habis umat Nabi Musa. Maknanya kerana nak tengok Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa AS juga ada kisahnya. Dikatakan bahawa Nabi Musa AS ini dia pergi ke satu bukit. Bila dia pergi ke satu bukit, katanya di Bukit Tursina. Lalu dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia munajat kepada Allah Ta'ala, munajatnya dirakamkan di dalam Al-Quran. Maka dia munajat kepada Allah agar dia dapat melihat Allah. Maka Allah cerita di dalam Al-Quran, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qawra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ni cerita kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa AS kena yakin kepada Allah bahawa Allah itu wujud. Kenapa kita kata? Sebab adanya alam ini. Dan bila adanya alam ini, nescaya adanya pencipta. Maka melihat bumi, melihat alam, tidak melihat pencipta. Maka ini dikatakan bahawa orang ini tidak melihat pencipta, maka tidak akan dapat lagi melihat Allah.
Jauh sekali nak melihat Allah. Maka nak melihat Allah ikut mana? Nak melihat Allah ikut apa yang Allah tampilkan, yang zahirkan, yakni alam ini. Maka kita balik kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Walamma ja'a Musa limiqatina, tak kala datanglah Nabi Musa alaihissalam di miqat, yakni di tempat munajat kepada Allah. Wa kallamahu rabbuhu, maka dia pun maknanya Tuhannya itu Allah Ta'ala pun berkata-kata dengannya. Kan Nabi Musa kan wa kallamallahu Musa taklima, boleh bercakap dengan Allah. Maka Nabi Musa ini naik di tempat satu bukit, kata ulama di Bukit Tursina, maka dia pun berkata-kata dengan Allah. Wa kallamahu rabbuhu, maka dia pun berkata kepada Allah. Maka Allah berkata dengannya, dia berkata dengan Allah. Macam mana? Wallahu alam. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka dalam dia munajat kepada Allah Ta'ala, dia naik atas bukit tadi, dia pun kata, Rabbi arini anzu ilaika. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku, supaya aku dapat lihat kamu. Oh, Nabi Musa nak tengok Allah. Dia naik atas bukit, dia minta, Rabbi arini anzu ilaika. Wahai Tuhanku, tunjukkan, aku ingin melihat kepada kamu. Qala lan tarani. Allah Ta'ala kata, kamu sama sekali tidak akan dapat melihat aku. Walakin inzu ila jabali. Akan tetapi kalau mu nak tengok aku, mu tengok pada bukit tu. Ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalaulah kamu tengok pada bukit, kamu tengok pada gunung tadi ataupun pada bukit tu tak ada apa-apa, tak berlaku apa-apa. Fa in istaqarra makanahu, tempat dia tetap, tidak hancur, tidak ada apa-apa. Wasaufa tarani, kamu wahai Musa dapat tengok aku, kata Allah. Walamma tajarabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Maka tak kala Allah Ta'ala tampilkan padanya itu pada bukit. Apa maksudnya? Allah Ta'ala datangkan kepada Nabi Musa alaihissalam sedikit daripada sifat Allah Ta'ala. Maka apa yang berlaku? Ja'alahu dakka. Akhirnya bila mana saja dia Allah Ta'ala tajallikan, tampilkan sedikit daripadanya, akhirnya bukit yang kuat tadi, dakka, ja'alahu dakka ni jadi hancur lebur bukit tadi. Wa qara Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun jatuh pensan. Nabi Musa, kata ulama, didatangkan umpama macam angin, ataupun ada yang mengatakan umpama cahaya, terlalu sedikit, itu pun dah hancur gunung ganang. Itu belum lagi sifat Allah, Ta'ala. Kalaulah sifat Allah Ta'ala habis hancur gunung ganang, semua alam ini hancur, maka itu baru sedikit. Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu tengok bukit itu tetap, kamu boleh tengok aku. Tapi kalau bukit itu hancur, kamu tak boleh tengok aku. Maka Allah Ta'ala tunjuk sikit saja, hancur gunung ganang. Dengan Nabi Musa pun pensan. Bila Nabi Musa pensan, falamma afaqa qala subhanaka. Falamma afaqa, maka tak kala dia pun sedar daripada pensan, qala, dia berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku bertaubat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang awal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Nabi Musa faham, oh kalau begitu tak boleh tengok. Tak tengok sifat Allah Ta'ala. Dah kalau dizahirkan sifat Allah, Allah Ta'ala itu akan hancurlah. Akan hancurlah, maknanya segala apa yang ada di langit dan juga segala apa yang ada di bumi. Dan macam mana kita nak kata bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa? Macam mana kita tak boleh tengok sifatnya? Bagaimana kita nak kata Allah Ta'ala itu ilmu? Kata ulama,
kamu kena tengok pada mukawwanat. Apa makna mukawwanat? Dapat tengok pada alam ini ataupun tengok pada ciptaan Allah. Allah yang mencipta tadi, yakni Allah Taala mencipta alam ini, maka tengoklah di situ adanya sifat Allah. Tak boleh tengok sifat, tengok alam. Tengok alam barulah nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan bahawa kalam ini memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya apabila seseorang tadi dia melihat alam, jangan sampai sekadar melihat alam. Setengah ulama sufi dia kata tidak ada akal orang itu. Kata ulama sufi, tidak ada akal orang itu. Apabila dia mendengar suara, dia tidak percaya ataupun tidak datang ingatan ada orang yang mengeluarkan suara. Ataupun tidak berakal orang itu. Apabila sahaja dia ini apabila saja dia melihat sebuah rumah lah sebagai contoh, lalu dia tak terfikir ada tukang yang buat rumah, maka tidak berakal ia. Maka demikianlah tidak sepatutnya kamu ini melihat gunung, melihat bukit, tapi tidak terfikir kamu bahawa ada yang mencipta bukit, ada yang mencipta gunung. Jadi mana-mana orang yang dia melihat bukit, dia melihat gunung, tak mari dia yang ada yang melihat, ada yang mencipta bukit, ada yang mencipta gunung. Itu tanda mata hatinya terdinding, tertutup. Dan tandanya apa? Tandanya dia tidak melihat dengan pandangan mata hati. Maka sesiapa yang melihat dengan pandangan mata hati itu bermakna dia itu dia tengok gunung ganang, tengok Allah Taala, itu dia melihat dengan pandangan mata hati. Okey, baik. Lalu dikatakan itulah perbezaan di mana seseorang tadi berzikir kepada Allah Ta'ala, kesan daripada dia berzikir kepada Allah sehingga Allah Ta'ala memberi kepada dia tadi maknanya pandangan mata hati, sehingga apabila saja dia melihat maka dia mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu kita ini bagi orang ditanya kenapa tidak dapat melihat Allah, tidak dapat mengingati Allah Ta'ala. Sebab seseorang tadi apabila dia melihat alam, maka dia tidak dapat melihat Allah Ta'ala. Yang pertama adalah dia ini dalam keadaan berterusan dalam melakukan maksiat kepada Allah. Itu antaranya. Dan yang kedua adalah disebabkan jauh dia dengan orang-orang yang soleh, jauh daripada orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga menyebabkan tidak digunakan lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila menyedari bahawa hati kita ni memang keraslah, bila kita tengok apa-apa lupa, tak mari ingat kepada Allah, tak mari ingat kepada Allah, maka begitulah kita sedar bahawa hati kita sakit. Bila hati kita sakit, kalau orang sakit jumpa doktor, maka hati yang sakit ini berjumpa dengan orang yang soleh, guru mursyid yang akan membimbing kita supaya hati kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila saja seorang tadi mengingati Allah Ta'ala, maka itu tanda mata hatinya itu bercahaya. Baik, kita sambung sikit lagi boleh? Kalau ikutkan sudah habis dah matan dia, tapi boleh ambil sikit lagi. Azhara, kita sambung sikit lagi. Azhara kullu syai'in li'annahu batin wa tawa wujudu kulli syai'in li'annahu zahir. Ini satu lagi masalahnya. Satu lagi masalahnya, dikatakan bahawa azhara kullu syai'in, Allah Ta'ala menzahirkan tiap-tiap sesuatu. Allah zahirkan, Allah mencipta bukit, Allah mencipta gunung, Allah mencipta ini, zahirkan sesuatu. Li'annahu batin, kerana dia ini batin, kerana dia ini bersifat batin. Wa tawa wujuda kulli syai', dan Allah Ta'ala melipatkan tiap-tiap sesuatu tadi.
wujud tiap-tiap sesuatu li'annahu zahir, kerana Allah Ta'ala itu bersifat zahir. Di antara sifat Allah Ta'ala itu batin. Apa makna batin? Iaitu tersembunyi. Sifat Allah Ta'ala itu tersembunyi. Maka sifat Allah Ta'ala ni tidak dapat dilihat secara zahir. Kalau kita tengok orang ni dia ada sifat gagah, macam mana kita boleh tahu tengok sifat gagah? Maka kita pun tengok dia mari-mari dia akak benda berat. Oh, gagah ya. Maknanya nampak dia ada sifat gagah. Jadi dalam keadaan macam itu, itu orang kita tengok zahir pada dia tu ada sifat gagah. Tapi Allah kita tak nampak dengan mata zahir. Mana boleh melihat Allah dengan mata zahir? Maka dikatakan bahawa bahawasanya Allah Ta'ala telah menyatakan tiap-tiap satu, Allah Ta'ala telah zahirkan tiap satu kerana ia batin, yang tiada dapat jadi Allah Ta'ala bersifat batin yang tidak dapat dilihat secara zahir. Dan digolongkannya wujud, dilipatkannya wujud tiap-tiap sesuatu kerana ia zahir. Tiada dapat nyata sesuatu sertanya daripada segala isimnya, namanya yang zahir dan juga namanya yang batin. Okey, baik. Batin artinya tersembunyi. Batin artinya tersembunyi, maka sifat-sifat Allah ialah al-batin. Tersembunyi, yang ini tidak kelihatan. Yang mana tidak kelihatan dan tidak dapat dikesan oleh panca indera. Kerana itu maka Allah menciptakan dia. Kerana Allah Ta'ala itu tersembunyi batin, maka Allah menciptakan dan menzahirkan tiap-tiap sesuatu supaya panca indera boleh kesan ada Allah. Gitu. Panca indera kita nak tengok Allah tak boleh. Mana boleh tengok Allah? Tengok matahari pun tak boleh. Maka Allah itu ada. Nah, ada mana Allah Ta'ala? Kalau kata ada, kalau ada saya nak tengok, tak boleh tengok Allah. Kerana panca indera kamu tak ada kesan Allah. Mata kita tak boleh tengok Allah. Baik, oleh kerana kamu ini tidak boleh melihat Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala itu bersifat batin, maka Allah zahirkan. Apa dia Allah Ta'ala zahirkan? Allah zahirkan tiap-tiap sesuatu. Bila Allah Ta'ala zahirkan sesuatu, baru panca indera kamu dapat kena pasti. Apa dia kena pasti? Bahawa ada Allah lah, itu ada Allah yang mencipta, dan Allah bersifat batin. Batin apa? Dia tersembunyi, tapi dia menciptakan sesuatu supaya kamu tahu, kamu kenal Allah, kamu mengetahui ada Allah yang mencipta. Baik. Contoh dia gini. Contoh dia, kita tengok adanya kapal terbang lah, senang. Ada kapal terbang. Maka kapal terbang tu terbang. Boleh terbang. Maka bila kapal terbang itu boleh terbang, maka kita dapat tahu, memang ada orang yang mencipta kapal terbang, dan orang yang mencipta kapal terbang tu dengan sendiri kita tahu orang ini orang yang bijak. Orang yang bijak, maknanya maka nak bagi tahu bukti orang ni bijak macam mana? Kalau kita jumpa orang ni, bijak orang ni, dah ikut tahu mana dia bijak. Saya jumpa satu orang ni bijak sungguh orang ni. Tahu mana orang ni bijak? Maka kita pun tengok, dia ini mencipta kapal terbang, baru kita tahu dia bijak. Baru kita tahu dia bijak. Jadi Allah nak tunjukkan bahawa Allah ini wujud dan Allah bersifat batin, tidak dapat dikesan oleh panca indera, maka Allah menciptakan sesuatu makhluk. Allah Ta'ala ciptakan gunung ganang supaya tahu, ada Allah yang mencipta. Dan mana Allah? Allah bersifat batin. Dan bersifat batin, tak nampak, tak tahu, tak nak kesan. Macam mana kita nak kata Allah tu ada? Maka cukuplah dengan melihat ciptaan Allah. Maka ciptaan Allah Ta'ala itu membuktikan bahawa Allah Ta'ala itu wujud. Bahawa Allah Ta'ala itu ada di sebalik ciptaan Allah. Maka sesungguhnya dialah di dalam penglihatan mata hati. Nak tengok macam mana? Ada Allah. Ada Allah dengan pandangan mata hati.
Maknanya kerana tidak kelihatan oleh pandangan mata zahir, maka dapat lihat Allah tapi dengan pandangan mata hati, pandangan mata hati. Jadi bila saja tengok alam, mata hati kita hidup. Oh, Allah yang itu adalah sifat kudrat Allah, sifat iradat Allah Ta'ala. Jadi pandangan mata hati, maka pandangan zahir tidak diterima. Siapa yang mengkhayalkan Allah betul gini, takkan Allah Ta'ala maknanya tak ada warna sikit pun. Contohnya kokok, takkanlah Allah Ta'ala tak ada bulat sikit pun, takkan tak ada petok, takkan tak ada bentuk sikit pun. Maka tidak boleh tergambar ikut pandangan mata hati. Kita daripada pandangan mata zahir ni kita nak gambar, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala itu hanya dapat dilihat dengan pandangan mata hati. Pandangan mata hati. Jadi bila dilihat dengan pandangan mata hati, dia melihat alam, oh ada Allah. Dengan di situ maknanya. Dan Allah Ta'ala itu juga zahir. Allah Ta'ala itu juga zahir, yakni terang. Terang macam mana? Teranglah ada ciptaan Allah, teranglah ada Allah. Maknanya Allah Maha Terang, bukti wujud dan juga zatnya, yakni Allah Ta'ala itu bersifat qadim, Allah itu abadi, dan dikatakan bahawa Allah Ta'ala itu dengan adanya alam ini zahir, jelas bahawa itulah Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala-galanya. Baik, kita tengok lagi. Isinya zahir itu menghendakkan akan tersembunyi tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala itu zahir. Maknanya nama Allah Ta'ala zahir menghendaki akan tersembunyi tiap-tiap sesuatu hingga tiada nyata sertanya. Maka tergulung pada ketika itu wujud tiap-tiap sesuatu. Maka Allah Ta'ala itu zahir dengan adanya pada sesuatu. Macam mana? Okey, baik. Bila saja kita tengok rumah, maka zahirlah kita dapat tahu bahawa adanya yang mencipta rumah. Orang Terengganu kata tukang. Orang lain pun kata tukang. Jadi sebenarnya zahir itu namanya zahir, tetapi Allah tersembunyi. Maksud dia apa? Maksud dia apabila kamu melihat sesuatu, di situ zahirnya ada Allah. Begitu. Kamu lihat sesuatu, di situ zahirnya ada Allah. Sehingga tiada nyata sertanya, maka tergulung pada ketika itu wujud pada tiap-tiap sesuatu. Sehinggalah wujud Allah pada tiap-tiap sesuatu. Dan namanya batin pula. Batin menghendaki pada zahir tiap-tiap sesuatu itu hingga tiada tersembunyi. Tiada tersembunyi. Maka zahir yang demikian itu wujud tiap-tiap sesuatu. Maka hak Allah Ta'ala itu mawujud pada tiap-tiap awya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala itu batin pada sifat Allah. Batin ni tersembunyi. Kita tak boleh melihat Allah. Kenapa? Kerana panca indera kita tak boleh nak kesan Allah. Mata kita tak boleh nak tengok Allah. Maka Allah Ta'ala itu tersembunyi. Tersembunyi. Dialah yang tersembunyi. Maka dia yang tersembunyi macam mana? Dia tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita, dan dia ini tidak bersamaan dengan makhluk. Nak zahir ke mana? Dia tidak bersamaan dengan makhluk. Ya, bila dia tak bersamaan dengan makhluk, kalau dia zahir, kita akan nampak. Oh, macam cahaya. Kalau dia zahir. Kalau dia zahir, kita akan nampak. Oh, dia besar, bentuk dia macam ni. Maka Allah Ta'ala itu batin, tersembunyi. Batin. Dia tidak dapat, maknanya dia tersembunyi, sehingga tidak dapat kita kesan. Tetapi Allah Ta'ala juga zahir. Allah Ta'ala juga zahir. Zahir Allah Ta'ala itu pada sesuatu. Gitu. Tersembunyi pada sifat, zahir Allah Ta'ala pada sesuatu, pada alam. Maka batin Allah Ta'ala itu pada sifat Allah Ta'ala, dan tersemar zahir Allah Ta'ala itu pada sesuatu.
baik. Jadi di sini kita tengok, kalau tengok alam apa-apa, oh, itu Allah yang mencipta. Zahir ada Allah. Zahir jelas ada Allah Ta'ala yang mencipta. Kerana apa? Kerana tak ada orang pun yang boleh mencipta gunung, ganang, bukit, bukau. Maknanya. Dan mana Allah? Kamu kalau mu kata Allah Ta'ala yang mencipta, mana Allah? Allah Ta'ala mana boleh tengok dengan mata kasar. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu batin. Maknanya Allah Ta'ala itu tersembunyi. Maka dialah yang zahir, dialah yang batin. Dia yang zahir pada sifat, dialah yang batin pada sifatnya, dan dialah zahir pada ada pada alam Allah. Maka demikianlah yang dikatakan bahawa itulah sifat Allah, dan ini dapat dilihat dengan pandangan mata hati. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Maka kesimpulan tadi kita bagi tahu semula, jalan dia adalah jalan banyakkan berzikir, banyakkan bertafakur, dan juga banyakkan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita semua. Jadi sekadar inilah yang dapat disampaikan. Minta maaf kepada para jemaah. Mungkin matan ini agak sukar dipahami, namun insya-Allah moga Allah Ta'ala akan memberi faham lagi kepada kita, dengan kita yakin bahawa tiada manusia yang memberi faham, tetapi yang memberi faham itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah kalau ada rezeki kita akan sambung lagi akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz doakan kepada semua para jemaah dalam kebaikan, dalam mendapat rahmat, dalam kesihatan, dan juga dijauhkan kita daripada tipu daya dunia, syaitan, nafsu dan juga makhluk. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah kurniakan kita taubat, sebab kita ni banyak dosa, kita ni jahil, kita ni lalai, kita ni hina kepada Allah Ta'ala. Maka tiada yang mulia kecuali Allah. Orang itu tak akan dapat mulia kecuali Allah lah yang memuliakannya. Jadi dengan itu kita sentiasalah muhasabah diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan akan dosa kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih pada para jemaah masih lagi sudi bersama dengan Ustaz, dan insya-Allah kita akan bertemu di mungkin malam besok, mungkin malam lusa, wallahu alam. Serah kepada Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.